hari ni kita nak belajar masak nasi goreng kampung. Kita santai-santai ni pada sudah pasti pada kakak-kakak lelaki juga, kaum lelaki juga pandai buat nasi goreng kampung. Apa pun kita nak buat nasi goreng kampung ke, kita nak buat nasi goreng apa, sudah pasti kita kena ada dia punya resipi. Kalau kita tengok dekat sini ada resepi-resepi yang diperlukan. Orang mesti tahu kalau nak buat nasi goreng kampung ni apa resepi-resepi yang diperlukan. Kemudian bahan-bahannya sudah tersedia apa dia. Kemudian cara-caranya bagaimana. Cara-cara mungkin ada orang caranya lain. Resepinya sama tapi caranya berbeza atas orangnya. Macam mana kita nak olah nasi goreng. Yang tetap bila siap nanti nasi goreng tu dia akan dipanggil juga nasi goreng. Rasanya macam mana kita tak pasti, tapi dari segi resepi, kalau kita ikut resepi dan sebagainya, ia adalah resepi yang kita ambil, bahan-bahan yang kita ambil, kita nak buat nasi goreng. Okay. Sebenarnya apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah apa pun yang kita lakukan dekat luar sana, tak kira kita nak buat nasi goreng, kita nak buat apa pun, sudah pasti kita kena ada perancangan, sudah pasti kita kena ada planning yang betul. Contoh macam nasi goreng tadi, apa resepi-resepinya dan cara-cara, cuma bagaimana kita mengolah itu atas kita. Kalau kita tengok gambar nasi goreng ni, dari segi presentationnya ada keropok, ada telur, kemudian kita tengok ada satu lagi hanya nasi goreng saja di dalam pinggan. Sudah pasti bila kita melihatnya berbeza dari segi penarikan kita. Begitu juga kita itu di nasi goreng, macam mana kita nak buat nasi goreng. Bagaimana kita di TDC? Macam mana kita nak lakukan perjalanan di TDC? Macam mana kita nak mulakan perniagaan kita di TDC? Mungkin kalau nasi goreng, kita nasi goreng ni untuk siapa yang kita nak buat? Mungkin untuk anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak kita, adakah semua anak-anak kita tu makan pedas? Adakah semua nasi goreng untuk anak-anak kita yang kita nak buat tu, kita kena letak cili? Bagaimana anak-anak kita yang tak makan pedas? Jadi kita kena tahu kategori anak-anak kita sebelum ni kita nak buat nasi goreng. Begitu juga kalau orang order. Begitu juga di TDC. Bagaimana kita nak bermula di TDC, kita kena faham. Kita kena tahu dulu bagaimana kita nak menjalankan perniagaan di TDC ni. Terima kasih dan tahniah kepada RH Network dan juga ST Legacy 9769 yang mana kalau kita lihat daripada dia punya leader-leader yang hebat di situ, dari Cik Asni, Cik Samsul, Puan Anita, Cik Razali dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang mana sudah membuktikan kejayaannya di TDC. Ini dan bagaimana mereka boleh berjaya di TDC. Jadi kita lebih kepada yang mana kita bermula. Bagaimana kita nak bermula, sudah pasti kita kena ikut orang yang dah berjaya. Di sini kita nak kongsikan bagaimana salah sedikit kita kena tahu siapa sebenarnya kategori yang ada di luar sana, siapa di sekeliling kita yang untuk kita jadikan rakan niaga kita. InsyaAllah TDC Holding Sdn Bhd, satu platform alternatif ikhtiar sihat, sihat kesihatan dan sihat kewangan, di mana kita dah tahu mungkin di sini dah ramai, kebanyakannya semua ahli TDC yang sudah pasti sudah tahu apa benda syarikat TDC sebenarnya, apa perjalanan perniagaannya, apa produknya. Ini adalah satu platform alternatif ikhtiar sihat yang mana dia memberi peluang kepada ramai orang, dan ramai orang telah membuktikan bahawa mengamalkan susu kolesterol kita mendapat faedah dari segi kesihatan, dan dari segi menjana kewangan. Kita dah tahu TDC ada satu pelan pemasaran yang sangat unik dan sangat hebat, yang mana orang telah ramai membuktikannya. Kita nak cari satu pekerjaan, kita nak interview, kita nak minta kerja, sudah pasti kita akan mencari satu company yang besar, kerana kita pastikan company tu boleh membayar gaji kita sepanjang kita kerja di syarikat tersebut. Sama juga di TDC, dan kita tak payah risau kerana TDC Holding Sdn Bhd berjalan secara sah. Sebuah syarikat multi level marketing. Kita juga ada lesen jualan langsung. Kita juga ada sijil pematuhan syariah. Bukan saja produk kita halal, tetapi dari segi pengurusan syarikat, dari segi produk dan dari segi keseluruhan di syarikat, pentadbiran dan sebagainya adalah patuh syariah. Kita sebagai orang Islam sudah pasti bukan saja kita mahukan satu produk yang halal,
tetapi kita mahukan satu syarikat yang betul-betul mengikut landasan Islam. Sudah pasti kita sebagai seorang Islam, sudah pasti itu yang kita mahukan. Kemudian ini dia Tuan Hafiz Yu, kita punya CEO. Mungkin ramai sudah kenal, bersama kita membina legasi di dunia dan membina istana di surga. Itu yang selalu dia punya tagline yang selalu dikatakan, di mana di samping kita menjana pendapatan, di samping kita berpeluang untuk sihat, kita juga berinfak untuk saham akhirat kita, di mana infak menjadi satu budaya di TDC. Apa impian kita? Semua orang ada impian. Apa yang kita impikan dalam kehidupan kita sebenarnya? Apa yang kita nak? Kita nakkan kemewahan, kita nakkan wang ringgit, kita nakkan rumah yang besar, kita dapat beramal dengan baik, ibadah kita yang bagus, kita nakkan satu keluarga yang bahagia, keluarga yang sihat. Dah pasti semua orang ada cita-cita dan impian. Begitu juga apa matlamat kita menyertai TDC. Sebenarnya niat kita menyertai TDC ni untuk apa? Kita kena ada satu niat, kita kena ada satu matlamat. Apa sebenarnya? Kalau tadi kita lihat dari peringkat awal, saya katakan kita nak buat nasi goreng, kita kena tahu apa yang perlu, bahan-bahan yang kita perlu dan cara-caranya. Begitu juga dalam kita untuk mulakan perniagaan di TDC. Apa yang kita nak, apa yang kita mahukan, kita kena tahu, kita kena faham daripada diri kita sendiri sebelum kita boleh berkongsi kepada orang ramai apa sebenarnya kebaikan, apa sebenarnya manfaat kita menyertai TDC. Jadi nak buat perniagaan, kita kena tahu apa perniagaan ni yang kita nak buat. Kita kena faham, bukan ikut-ikut, bukan suka-suka kerana nak support kawan-kawan dan sebagainya. Kalau kita nak berjaya, kita kena ada satu matlamat. Kenapa TDC Holding Sendirian Berhad? TDC ada satu produk patuh syariah, produk yang diiktiraf berkualiti dan terbukti berkesan melalui kajian perubatan dan juga pengalaman pengguna yang telah mengamalkannya. Meal that change your life. Kalau kita Google saja di YouTube, kita Google saja di media sosial, kita dah dapat lihat berapa ramai orang yang mendapat kebaikan dan manfaatnya melalui platform TDC dengan mengamalkan susu Siti Joy. Satu produk yang sangat baik. Kemudian di TDC juga ada satu pelan pemasaran patuh syariah juga yang sangat unik. Tidak membebankan, tidak memaksa dan mudah dicapai. Dan ramai orang telah merubah kehidupan yang lebih baik melalui pendapatan yang diperolehi. Pendapatan pasif, pendapatan secara harian. Di TDC bukan sekadar omong-omong kosong. Ini bukan scam. Ini bukan company cap ayam. Ini company bernilai jutaan ringgit. Company, satu platform yang berimpak tinggi. Selain daripada manfaat kesihatan, kita boleh menjana pendapatan hari-hari. Apa matlamat kita menyertai TDC? Seperti saya katakan, kita ada impian matlamat kita dalam hidup. Di TDC juga kita kena ada matlamat. Kita kena tahu, kita berdaftar je sebagai ahli, apa sebenarnya yang kita nak. Adakah sekadar kita ni nak cuba produk, kita ni ada masalah kesihatan dan kita hanya untuk mengamalkan produk untuk tahap kesihatan kita lebih baik, ataupun kita sekadar nak support kawan-kawan kita. Seperti saya kata tadi, kita masuk TDC hanya nak tolong kawan, nak support kawan-kawan, kemudian kita tak tahu apa-apa, minum produk pun kita tak. Dan adakah tujuan untuk ikhtiar sihat yang kita katakan tadi, ataupun kita nak tambah pendapatan. Okey, kalau kemudian nak memulakan perniagaan, mungkin ada orang ini adalah satu perniagaan yang baru nak dimulakan di TDC. Kemudian ataupun ingin kehidupan yang lebih baik, kesihatan, kewangan dan dapat membantu ramai orang berpeluang menyertai TDC dan secara tidak langsung berpeluang menambah kesihatan dan sumber kewangan yang lebih baik. Ataupun kita menyertai TDC sekadar ikut kawan, tak tahu nak buat apa. Kita kena ada matlamat apa yang kita nakkan menyertai TDC. Bukan suka-suka masuk, boleh. Kalau sekadar kita nak jadi pengguna, kita nak mengamalkan produk, tak ada masalah. Kita tak payah ambil tahu apa pun. Kita sekadar tahu bagaimana produk itu kita nak minum. Hari-hari bagaimana, dosnya bagaimana dan caranya bagaimana. Boleh ke aku berjaya di TDC? Yang biasa kita sebut-sebut. Boleh ke kita berjaya? Boleh ke aku nak berjaya di TDC? Inikah yang selalu kita ungkapkan? Ataupun kita ungkapkan sebaliknya?
Ataupun kita berfikiran bagaimana aku nak berjaya di TDC. Satu persepsi yang berbeza bila kita berfikir di kepala, boleh ke aku berjaya? Tetapi bila kita punya persoalan bagaimana nak berjaya di TDC, sudah pasti ada jalannya bagaimana kita nak berjaya. Melainkan kalau kita asyik mengungkapkan boleh ke aku berjaya, boleh ke aku berjaya, boleh ke aku berjaya, sampai bila-bila yang saya katakan tadi, bolehlah berjaya untuk ikhtiar sihat, kita hanya mengamalkan produk itu saja. Tak perlu nak buang masa kita, tak perlu nak bersusah payah kita hanya amalkan produk saja. Mudah di TDC. Kriteria pertama orang nak ubah hidup adalah dia nak. Perkataan dia adalah nak. Dia bukan setakat nak, dia upgrade nak tu jadi mesti. Maksudnya dengan izin Allah, dia mesti ubah. Sama ada dia nak ubah tu sebab dia nak bantu lebih ramai orang, dia ubah tu sebab dia nak bantu keluarga dia ubah tu sebab nak selesaikan hutang. Dia nakkan perubahan dalam hidup dan tak boleh stay pada level yang sama. Kalau you suka dengan hidup you sekarang dan stay suka dengan apa yang you ada sekarang, bersyukur dan suka saja, gembira dan happy, you teruskan apa yang you buat. Tak ada siapa pun nak suruh you buat apa-apa. So you boleh teruskan dengan hidup you. I'm talking to those yang betul-betul rasa bengang dengan level hidup dia ataupun rasa syukur, tapi mereka nak lebih baik lagi, mereka nak improve, dan mereka nak ada peningkatan dan perubahan. Tindakan kita adalah terjemahan pemikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita fikirkan kemudian kita lakukan biasanya datangnya dari pemikiran kita. Kita nak buat nasi goreng, kita dah tahu, pemikiran kita dah set apa yang kita nak, apa bahan yang kita perlukan. Kalau kita nak buat, sudah pasti ia akan jadi nasi goreng walaupun kita tak tahu. Begitu juga di TDC. Bila kita berfikir susah, sudah pasti. Jika kita berfikir susah, sudah pasti sukar untuk kita melakukan sesuatu. Tidak kira di TDC, apapun yang kita lakukan di luar sana, kalau otak pemikiran kita ni hanya memikirkan perkara yang susah, sudah pasti kehidupan kita akan berjalan dengan sukar dan susah. Bolehkah kita berjaya? Kalau kita tidak tahu matlamat dan tujuan, seperti alasan terlalu banyak, aku tak boleh menjual lah, aku tak boleh minum susu lah, aku tak ada kontak lah, aku tak pandai macam kau lah, aku tak boleh nak cakap lah. Itu semua dalam kepala yang dikatakan pemikiran kita terlalu negatif. Kita selalu memikir benda yang susah, lemah, sakit, tidak bersemangat. Sudah pasti kalau kita dalam keadaan tidak sihat, bagaimana kita nak melakukan kerja atau melakukan perniagaan di dalam TDC? Ambil mudah. Kita dah tahu ada satu peluang yang baik di TDC. Ramai orang yang telah membuktikan, tetapi kita ambil mudah saja. Lebih baik seperti yang saya katakan tadi, tak perlu ambil tahu, kita hanya ambil tahu bagaimana kita nak sihat, minum saja susu TDC. Kemudian insya-Allah kita berjaya, berikhtiar dan berdoa, eratkan silaturahim, rebut peluang, jangan ambil mudah. Kita berikhtiar dan berdoa adalah kunci utama. Kemudian eratkan silaturahim. Kalau kita faham konsep perniagaan di TDC, kita melibatkan ramai orang. Jadi kita di situ secara tak langsung kita mengeratkan silaturahim antara kita. Kemudian kita rebut peluang yang sedang tunggu di TDC Holding. Tetapi kalau kita tak rebut, kita lihat saja peluang itu berlalu depan mata, kita takkan dapat apa-apa. Jangan ambil mudah. Kita boleh berjaya, tapi tahap kejayaan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian yakin dan percaya, ini salah satu kunci yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa pun kita lakukan, kalau kita tak yakin, kalau kita tak percaya dengan sesuatu apa yang kita nak lakukan, kita pun tak percaya pada diri kita yang kita boleh sihat. Amalan berterusan, amalkan susu secara berterusan, kemudian kita kongsikan terus kebaikannya kepada rakan-rakan di luar sana. Ramai orang yang menunggu, ramai di luar sana di sekeliling kita berpotensi untuk kita jadikan rakan niaga kita di TDC. Fahami konsep perniagaan, multi level marketing. TDC menjalankan perniagaan secara, ini adalah satu syarikat multi level marketing. Nak terima ke tak nak terima, inilah network marketing, inilah syarikat multi level marketing. Kerana di mana kalau kita lihat produknya, kenapa produk TDC, susu Siti Joy tiada di pasaran, tiada di Giant, tiada di Econsafe dan pasar raya ataupun berada di farmasi. Kenapa? Kerana ia dipasarkan secara networking. Macam mana ia boleh mendatangkan pendapatan? Ini yang kita kena faham. Jangan orang kata MLM, ini skim cepat kaya, ini skim piramid, ini skim, ini semua tipu, ini semua scam.
Mentaliti kita semuanya dengan mungkin kita ada pengalaman yang lepas. Kita menyertai mana-mana syarikat MLM. Tetapi mungkin syarikat itu tidak menjalankan etika yang betul, tidak menjalankan perniagaan yang betul, lesen pun tak ada. Macam mana? Ini adalah satu bentuk perniagaan yang memerlu pembentukan rangkaian yang kita panggil networking untuk membolehkan ahli berdaftar yang kita panggil pengedar. Ahli pengedar tadi akan melantik individu lain yang dipanggil downline bagi membentuk rangkaiannya. Okey, sebab tu kenapa kalau kita kata MLM, nak kena tajuk orang, nak kena jual barang dan sebagainya. Kerana apa? Kerana komisen atau bonus atau insentif daripada syarikat dibayar apabila berjaya membuat jualan atau tajaan. Inilah konsep perniagaan TDC sebenarnya. Kita jangan malu-malu, kita jangan takut-takut nak mengatakan ini adalah perniagaan MLM. Tetapi kita lihat dari segi syarikat bagaimana dengan lesennya, dengan semua dijalankan secara mengikut, bukan saja mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, ia juga berlandaskan Islam iaitu patuh syariah. Boleh ke kita berjaya seorang-seorang melalui perniagaan networking? Jangan mimpilah. Kerana di TDC kita adalah perniagaan networking. Di TDC kita tak boleh jadi Superman, kita tak boleh jadi Spiderman, kita tak boleh jadi Batman. Kerana di TDC kita boleh jadi leader, kita dengan membawa rakan-rakan networking kita sama berjaya. Kita kena faham di TDC. Boleh berjaya. Boleh ke anda nak dapat pendapatan 5,000 sehari tanpa ada networking dengan kerja seorang-seorang? Boleh. Boleh ke anda jual 100 kotak susu satu hari? Hari-hari anda jual 100 kotak susu, keuntungan RM48.50, anda boleh dapat pendapatan RM4,000 lebih sebagainya. Tapi bolehkah anda konsisten hari-hari dengan seorang diri anda nak jual 100 kotak susu, 200 kotak susu? Tidak mustahil. Mungkin ada orang yang berkemahiran untuk menjual, dia boleh mendapatkannya. Tetapi ada cara yang lebih mudah di networking, kita kena faham. Apa pun yang kita nak lakukan, kita kena faham. Kita kena ada perancangan, kita kena ada kemahiran, maksudnya kita kena training, kita kena belajar apa sebenarnya yang kita nak kena tahu untuk kita dari segi produk, dari segi profit, dari segi tim, dari segi bisnes yang dijalankan dan apa kerja yang kita nak kena lakukan. Mungkin ada orang dah lebih selesa dengan kehidupan, dia teruskan dengan kehidupan yang biasa, tak perlu nak susah payah malam-malam kita nak masuk Zoom, nak belajar dan sebagainya. Kerana kesungguhan orang yang nak belajar, dia inginkan sesuatu kerana orang tu sudah pasti dia ada matlamat dia sendiri kan. Jadi kita dah tahu tadi dari segi networking, kita dah tahu di TDC ada pelan pemasaran. Jadi kita kena tahu, selepas kita fahami konsep perniagaan, kita tahu bagaimana dia menjana pendapatan kepada kita, bagaimana produk ni memberi kesan yang baik kepada kita dan orang yang mengamalkannya. So apa yang kita perlu lakukan? Seterusnya, amalan berterusan dan berkongsi peluang. Ini yang mudah. 4 kunci yang mudah di TDC. Hanya kita amalkan pemakanan sihat, mengamalkan pengambilan produk susu sebagai makanan tambahan harian sebagai alternatif ikhtiar untuk kekal sihat. Itu saja, kita amalkan dulu. Sebelum kita nak mulakan, sebelum kita nak kongsi, kita kena amalkan produk ni dulu supaya kesannya kita dapat, baru kita yakin dan kita percaya dan mudah untuk kita bercerita pada ramai rakan-rakan kita. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Hanya berkongsi peluang, berkongsi kebaikan manfaat produk susu kepada mereka yang pentingkan penjagaan kesihatan, terutama pada mereka yang ada masalah kesihatan. Kita dah amalkan, yang kedua kita kongsikan. Okey. Rancangan dan tindakan seperti yang saya katakan tadi, matlamat perlu jelas. Kita kena tahu matlamat perlu jelas dan nyata. Betul ke syarikat ni wujud? Betul ke ada orang minum susu ni dah baik? Betul ke ada orang dapat 5,000 satu hari? So, benda ni bukan angan-angan. So, benda ni bukan cakap kosong. Benda ni nyata. Ramai orang telah mendapat manfaatnya dan membuktikannya. Dan fahami apa yang perlu kita lakukan dan kongsikan. Okay, kita kena tahu apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak ceritakan. Kemudian tindakan berterusan. Praktikkan apa yang perlu kita lakukan secara berterusan, secara istiqamah bagi mendapat hasil yang positif. Kita dah amalkan, kita kongsi, kemudian kita belajar, kita tahu apa benda produk, kita tahu jelas bagaimana produk, ramai orang dah mengamalkannya, bagaimana boleh menjana pendapatan dari segi
networking tadi, dan kita lakukan secara berterusan. InsyaAllah dengan 4 langkah ni di TDC, InsyaAllah kita boleh berjaya. Sudah lengkapkah senjata untuk kita berperang? Kalau kita nak pergi berperang, sudah tentulah kita kena ada kelengkapan, kita kena ada senjata, kita kena ada peluru dan sebagainya. Kalau tak, kita macam mana keadaan musuh kita? Sudah ready ke anda? Fahamkah anda apa dealership system? Fahamkah anda company? Tahukah anda berkenaan syarikat? Tahukah anda berkenaan produk? Tahukah anda berkenaan marketing plan? Ini yang kita kena tahu. Ini yang serba sedikit kita kena faham. Bukan kita kena tahu produk tu segala apa isi dalam bagiannya satu persatu kita nak kena tahu. Cukup sekadar kita tahu apa dia kolesterol, apa dia punya kesan kepada tubuh badan, dan kenapa saya suka katakan ianya bukan ubat, tetapi kenapa dia menyembuhkan. Kemudian marketing plan yang kita katakan tadi, bagaimana dia menyumbang bonus-bonus kepada kita, bonus harian. Inilah senjata anda di TDC untuk anda keluar berperang. Kalau ini pun anda tak tahu, kan mimpilah. Duduk diam-diam je lah. Kalau nak dapat 5,000, buka sistem pun tak pernah. Buka sistem pun kita tak tahu, apatah lagi kita nak tahu berkenaan syarikat, apatah lagi kita nak bercerita berkenaan produk, apa benda, apatah lagi marketing plan. Okey, ini yang kita kena faham. Kita nak berdepan dengan ramai orang, sekiranya anda fikir matlamat anda nak berjaya seperti orang yang dah berjaya, anda nak dapat pendapatan 5,000, anda nak dapat pendapatan 1,000, anda nak pendapatan 500 satu hari, adakah kesiapan anda sudah cukup untuk anda pergi berperang untuk menghadapi ramai orang di luar sana yang pastinya yang kita nak jadikan sebagai kita punya rakan niaga. Ini semua kita kena ada, kita kena faham. Sebab tu kenapa kita kena belajar, kita kena tahu. Sebab tu di TDC kenapa kita nak naik ke sesuatu ranking, kita nak naik pangkat, LDS diambil kira selain daripada poin-poin yang lain. Kenapa? LDS, dari mana datang LDS? LDS datangnya daripada kita menyertai mana-mana program yang dianjurkan oleh syarikat. Kerana apa? Bila company nak mengiktiraf kita sebagai satu ranking yang tinggi, sudah pasti company nak kita tahu dari segi apa yang kita katakan tadi. Semua kita nak kena tahu. Bukan sekadar kita minum susu je, kemudian company bagi kita naik platinum director. Tak ada. Kita kena ada leadership, kurang-kurangnya kita tahu apa yang kita nak lakukan. Okay, tahu dari mana kita nak belajar tu masing-masing. Ini salah satu platform kita nak belajar. Mungkin dengan outline kita boleh belajar. Mungkin dengan banyak cara sebenarnya. Itu terpulang kepada kita nak ataupun tak nak. Macam mana yang kita nak, kesungguhan kita. Adakah kita nak ataupun kita hanya sekadar ikut-ikut saja. Itu terpulang kepada masing-masing. Sudah sediakah kita yang dikatakan senjata, kita nak berdepan dengan customer, beribu customer, 1,001 persoalan yang akan ditanya. Dah sediakah kita dengan persoalan ni? Produk berlesen ke? Berkesan ke? Mahal lah produk ni? Boleh ke berjaya di TDC? Susah nak jual lah produk ni? Syarikat ada lesen ke? Halal ke? Susu apa? Setakat benda apa yang kita nak menghadapi ni, adakah itu kita sudah kuasai? Kita nak menghadapi ramai orang di luar sana. Sekiranya kita ingin yang dikatakan menjalankan perniagaan di TDC. Bukan sekadar masuk untuk minum susu dan mendapat kesihatan. Itu saja. Okey? Jadi kalau kita nak betul-betul nak berniaga di TDC, betul-betul nak meraih pendapatan dan berjaya di TDC, kita kena faham. Kita kena serius. Kita kena ambil tahu. Okey? Dari segi siapa customer kita, sudah pasti 1,001 persoalan. Kalau kita lihat rambut pun tak sama hitam, apatah lagi masing-masing. Kita akan jumpa, kita akan berhadapan dengan beribu orang yang berbagai kategori, berbagai kerenah dan berbagai perangai. Jangan terlalu awal memberi jawapan yang mereka tak nak. Sedangkan kita tak pernah pun berkongsi sesuatu pada mereka. Don't easy judge people. Kita jangan belum kita dah menjawab bagi pihak orang tu yang dia tak nak. Sedangkan kita tak pernah pun berkongsi. Tiba-tiba kita tahu orang tu yang kita cakap dia tak nak minum susu, ya dia tak nak join TDC ni, dia tak nak. Tiba-tiba kita tengok dia hadir dalam BOS syarikat bersama rakan kita yang lain dan dia juga masuk package yang paling besar. Kita nak salahkan siapa masa tu? Sudah pasti kita salahkan diri kita sendiri. Kerana apa?
bina kerana kita easy judge people yang mereka tak nak, sedangkan kita tak pernah rasa nak kongsi pun. Kita hanya jatuhkan hukum saja kepada orang itu. Sebenarnya video tu sangat bermotivasi walaupun tak ada dialog. Pada saya ianya sangat bermotivasi kerana saya nak ceritakan di sini bagaimana apa yang tuan-tuan nak lakukan sekiranya kita berdepan. Sudah pasti ada kategori golongan yang macam ni yang pasti ingin cuba, yang pasti ada masalah kesihatan tetapi tidak berkeupayaan dari segi keuangan. Sedangkan nak beli makanan terpaksa, ini mungkin dikatakan, minta maaf cakap, mungkin ini salah satu dikatakan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bila kita berdepan dengan keadaan macam ni, bagaimana kita nak hadapinya? Mungkin salah satu caranya, ini yang dikatakan kita membina legasi di dunia dan membina istana di akhirat, kita bersedekah kepada mereka. Itu salah satu cara. Itu salah satu cara kita nak bantu ramai orang dengan cara kita bersedekah kerana kategori orang yang kita jumpa ni, kita tahu dia ni memang tak mampu tetapi dia perlu dibantu kerana masalah kesihatan dia. Kerana kalau dia tak sihat, dia lagi sukar untuk mencari rezeki. Ketahui kategori di sekeliling kita. Kita ni dikelilingi dengan ramai orang. Ada orang tak ada duit, ada orang tak perlu duit, ada orang tak perlu duit. Tak tahulah kan. Ada orang buat duit, ada orang buang duit, ada orang sayang duit, ada orang cari duit, ada orang tak berduit, ada orang simpan duit. Inilah kategori-kategori di sekeliling kita. Antaranya ada orang yang berduit, ada tak ada, macam tadi dikaitkan dengan video tu. Bukan tak ada duit, tapi orang kata duit sekadar cukup-cukup untuk pendapatan harian, untuk menyara hidup hari-hari, sehari-hari.
bagaimana dia nak mengamalkan kesihatan, kita nak bagi dia peluang bagaimana. Kalau di sini kita tengok kategori, sudah pasti kita akan jumpa, kita sedar atau tidak sedar, kita akan ramai berjumpa kategori yang ni. Yang tak ada duit mungkin ramai, kan? Yang buat duit mungkin ramai. Antaranya yang di TDC buat duit, bukan cari duit gila-gila. Di sini kita di TDC kebanyakan orang buat duit. Kita kena faham, cari duit dengan buat duit adalah satu benda yang berbeza. Ada orang yang sayang duit, nak keluar beli susu pun 120, sedangkan kaki pun dah hitam, dah tunggu nak kena potong pun kedekut. Ada juga yang kategori macam tu. Kita akan jumpa ramai kategori di luar sana. Yang tak berduit ni jangan ceritalah. Walaupun ada duit, yang kedekut pun ada. Dan ada orang yang simpan duit, seperti tadi kita tengok video, simpan untuk waktu kecemasan. Dan ada orang cari duit. Kita pasti akan berjumpa. Inilah orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita nak jadikan prospek kita. Jadi kita kena faham. Selain daripada itu, kita kena tahu dulu, adakah kategori orang yang kita nak jumpa ni dia berduit, ataupun kategori memang nak beli makan pun tak ada duit. Bahkan kita nak suruh dia beli susu 120, mungkin tidak. Mungkin dalam hati dia niat tu memang ada, tetapi kerana kemampuan dia tak ada, apakan daya, dia hanya boleh berkata, InsyaAllah nantilah tunggu aku ada duit, aku beli. Maknanya dia ada kemauan. Tetapi lebih baik daripada kategori itu, daripada kategori yang sayang duit, yang tahu buang duit, tapi sayang duit kerana kesihatan. Dahlah nak cari. Mungkin dia mudah nak cari duit, dia mungkin mudah, pendapatan dia dah selesa, tapi dia sayang duit dia sayang untuk keluarkan untuk kesihatan. Ramai, kita akan jumpa ramai kategori-kategori di luar sana. Kita buka minda kita sikit, kita lihat di sekeliling kat luar sana, bagaimana kategori-kategori orang yang ada di sekeliling kita. Kita ni kategori apa? Bermacam-macam kategori orang kita akan jumpa di luar sana. Dan siapa yang ada di luar kita, sudah pasti ramai orang yang kita katakan tadi berduit, tak ada duit, sayang duit, cari duit, buat duit. Itulah antaranya mereka-mereka di sekeliling kita. Siapa? Online business, suri rumah, usahawan, penganggur, pesara, peniaga, pengguna, adik-beradik kita, pesakit kronik, pekerja sambilan, mereka yang ada masalah kesihatan, orang muda, orang tua, saudara mara kita, rakan-rakan kita, kawan lama kita, kenalan media sosial. Inilah prospek kita di luar sana. Berduit ke, tak berduit ke, sayang duit ke, tak sayang duit ke, pentingkan kesihatan ke, atau memang tak ambil tahu, kaki dah hitam pun main makan je, doktor kata pantang makan, apatah lagi nak makan makanan kesihatan. Orang kata sayang duit, mungkin kedekut, tak nak keluarkan pelaburan untuk kesihatan, kaki nak kena potong pun kena potong je lah, reda dengan apa yang berlaku, kerana dia kata Allah kata nak mati-matilah, Allah nak bagi sihat-sihat. Tak ada sikit pun inisiatif, tak ada sikit pun gerakan untuk dia berusaha ke arah yang lebih baik. Kita akan jumpa ramai peniaga, mungkin kita jumpa peniaga, mungkin kita jumpa pengguna, kita jumpa usahawan, apa yang kita nak ceritakan, kita jumpa suri rumah, apa yang kita nak kongsikan, kita jumpa penganggur, orang yang tak ada kerja, sudah pasti tak ada pendapatan, apa yang kita nak ceritakan, pesakit kronik, mereka yang ada masalah kesihatan, apa yang kita nak kongsikan. Adakah pesakit kronik kita nak kongsikan, kau nak duit tak 5,000 satu hari, orang tu sakit dan nak mati lah, kita pergi cerita macam mana nak dapat 5,000. Kan tak kena dari segi kategori. Ada benda yang kita perlu cerita dulu, ada benda yang kita tak perlu cerita. Kerana bila kita salah cerita, elok-elok orang tu nak beli susu minum, mungkin dia terus batal kerana cara kita bercerita, penyampaian kita tu tak betul. Macam saya cakap tadi, contoh orang sakit kronik dah terbaring, kita cerita kau nak tak minum susu ni dapat duit 5,000. Bukan kita cerita kat dia macam mana kau boleh sihat, bagi semangat kat dia, kau minum susu ni insyaAllah kau boleh bangun. Sakit kronik kita cerita berkaitan dengan orang yang minum sihat, apa dia kolostrum, apa kolostrum bantu kepada kesihatan. Itu yang pertama kita kena cerita dulu. Itu yang dimasukkan tadi. Kita kena faham, kita kena tahu kategori yang dekat luar sana tu bagaimana. Rakan kita pesakit kronik, niaga, online business, usahawan dan pengguna, apa package yang kita nak sesuai untuk mereka ni? Adakah semua orang kita pesakit kronik, kita suruh dia ambil package platinum? Nah makcik dah terbaring atas kerusi ni, makcik ambil ni package 2,300, makcik ada 30 kotak boleh minum. Orang tu dah terbaring. Agak-agak apa orang tu nak cakap 2,300, aku dah sakit 2,300 aku nak kena keluar, sedangkan produk ni tak betul ke tak betul, aku pun tidak silap, aku minum aku boleh mati.
kan. Jadi kita kena tahu juga pakej yang berbaloi dan menguntungkan mereka, bukan membebankan mereka. Pakej konsumer, mungkin orang tu sakit, mungkin pada peringkat awal kita tahu dia tak ada pendapatan dan sebagainya, kita tahu dia ni orang yang bagaimana. Jadi apa pakej yang sesuai, konsumer mungkin sesuai untuk dia. Dia ni mungkin silver, boleh minum satu keluarga, laki dan bini dia sakit, mungkin silver boleh sesuai untuk dia. Mungkin dia orang yang peniaga, mungkin kita boleh sesuai cerita untuk dia gold dan platinum sebagainya. Bukan kita fikir keuntungan kita nampak 400 lebih, 430 tu kerana menaja platinum kita dapat 400 lebih. Itu pun kalau kita platinum. Kalau tak, kita dapat je lah dalam tabung kita punya upgrade wallet. Jadi dekat sini kita kena faham pakej bukan saja pesakit tu, bukan satu kategori orang di luar sana. Kita kena tahu juga pakej apa yang sebenarnya menguntungkan dia dan berbaloi, bukan membebankan dia. Kita ni nak bantu orang. Kita nak bantu orang sihat, kita nak bantu orang pendapatan. Kita jumpa peniaga, jangan cerita konsumer. Kita jumpa peniaga, dah tahu dia ni peniaga. Dia ni kita dah tahu kategori dia ni boleh menjual. Dia ada kedai, dia ada produk kesihatan. Takkan nak cerita konsumer, ceritalah platinum. Kalau dia tak jadi ambil platinum nak cuba, sekurang-kurangnya dia ambil gold. Pasal apa? Kategori dia peniaga. Tetapi kalau kategori dia pesakit dan nak kena potong kaki, takkan kita nak cerita yang platinum ni. Kita fikir kocek kita 430 tu tadi. Kita tak fikir dia. Dia dah ambil 30 kotak sutu, mandilah, rendamlah kaki kau yang nak kena potong tu. Jadi kita kena faham dekat sini. Online business, orang yang menjalankan bisnes online. Bagaimana kita nak kongsikan produk apa yang sesuai, pakej apa yang sesuai. Yang penting, pakej yang berbaloi dan menguntungkan mereka dari segi kesihatan dan juga manfaatnya dari segi kewangan. Kalau diorang tu orang berniaga, kau ambil ni 30 otak, kau boleh jual, letak kat kedai dan sebagainya. Jadi itu salah satunya kita kena tahu. Bukan kita main jumpa pesakit kronik, kita fikir kita punya gocek untung penajaan kita platinum, kita taja dia jadi platinum, kita dapat 430. Padahal dia sakit je, dia nak sihat je, bukan dia nak buat duit pun, dia bukan jual pun, kan? Kategori yang menyumbang kepada pendapatan. Apa kategori yang menyumbang kepada pendapatan? Siapa mereka yang menyumbang bonus repeat order setiap bulan? Kita ambil contoh, dalam TDC, kita janganlah cerita, kadang-kadang ada setengah cerita, saya tak ada orang lah nak buat, yang dah pandai nak buat duit, nak buat network, tak pandai. Dia tahu minum aja. Sebenarnya di TDC kita kena ada dua kategori ni. Satu kategori yang kita panggilkan pengguna. Satu kategori yang ekstrim nak buat duit macam kita. Kalau satu kategori. Jangan kata kategori pengguna walaupun dia beli RM120, dia tak menyumbang kita apa-apa. Bayangkan kategori pengguna ni menyumbang kita repeat order. Kita ada 10 orang pengguna yang membeli setiap bulan repeat order, kita dapat RM400 pasif. Kita kena faham itu satu kategori yang kita perlu ada di dalam TDC. Kemudian kita ada satu kategori lagi. Kategori apa? Siapa yang menyumbang tim bonus setiap hari dan membina rangkaian yang besar? Kita kena ada kategori ini juga. Yang mana orang yang aktif menjalankan perniagaan, yang aktif, yang ekstrim macam kita nak buat duit. Inilah yang menyumbang kepada tim bonus kita. Kemudian siapa lagi? Siapa mereka yang menyumbang bonus tajaan yang besar? Macam saya katakan tadi, bukan pergi jumpa makcik yang sakit kronik, kita nak dapat bonus tajaan 430, kita suruh dia ambil pakej platinum. Jadi peniaga, usahawan, inilah orangnya yang kategori kita nak bawakan pakej yang besar, bukan makcik yang terlantar atas katil tu. Kemudian pakej yang macam mana? Siapa mereka yang perlu anda bantu dan bimbing, dan siapa mereka yang perlu anda ketepikan buat tak tahu. Pasti ada siapa yang mereka yang perlu kita bantu dan kita bimbing. Sudah pasti ramai kawan-kawan kita yang betul-betul nak buat duit. Kita kena bantulah dia. Kita kena bimbing. Bukan sekadar kita ambil duit tajaan, kita simpan. Kau nak minum susu tu kau minum. Kau nak mandi kau mandilah. Kita dapat 430. Kita taja dia platinum. Yang penting aku hari ni 430. Bonus aku pairing 120. Kau nak minum ke, kau nak mandi ke susu tu, kau punya pasal, kita tinggal.
Okey, jadi kalau kita dah ajak dia nak buat pendapatan DTC, kita kena bantu betul-betul. Bukan buat sambil lewa je, biar je. Kita nak berjaya, kita kena bawa orang berjaya. Kita kena faham tadi kan, networking kita kena ada rangkaian. Jadi kalau kita nak berjaya, kita jangan fikir diri kita dulu. Kita fikir rangkaian kita yang kita bantu tu. Bila dia berpendapatan, sudah pasti kita berpendapatan. Dan siapa mereka yang perlu anda ketepikan? Buang masa kita je, layan orang ni buat apa? Silap-silap kita asyik layan orang ni. Dah dia kata tak nak 10 kali dan kau jumpa dia cerita, ni minum susu bagus, ni boleh buat duit. Jumpa dia cerita benda sama, jumpa dua cerita benda sama, dia tetap pun tak beli, harapkan kita bagi free. Kalau 10 kali kita jumpa dia, takkan besok kali ke-11 nak jumpa dia cerita benda yang sama. Selamat tinggal golongan ni, tolak tepi. Okey, gulungan ni jangan difokus, letak tepi gulungan ni. Jangan fikir orang yang tak nak. Kita dah bagi kongsi peluang. Cukup kongsi peluang 2-3 kali. Aku bagi kau peluang, tak nak tak apa. Letak tepi, senaraikan dia, bukan blacklist orang yang aku follow up pendian. Mungkin dia nak tengok kau dah berjaya, dah pakai kereta. Bila dia nampak kau dah pakai kereta Velfire, baru dia cakap, "Ui, bel lah kau meniaga makin majulah." Mungkin masa tu baru terbuka hati dia. Jangan kita kata orang tu tak nak, tapi kita letak tepi dulu sementara kerana kita fokus untuk ke depan orang yang kita nak bantu, bukan orang yang boleh menyumbang kita, yang bagi kita jadi negatif. Okey, kena faham kategori mana yang menyumbang kita. Di TDC sangat mudah. Contoh kategori-kategori di luar sana pengguna, mereka yang ada masalah kesihatan kronik dan mereka yang mementingkan kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat. Pengguna, mungkin usahawan, mereka yang ada perniagaan dan menjual produk kesihatan juga berminat memasarkan produk TDC. Pengguna tadi kita cerita pasal produk, kita cerita kebaikan produk supaya dia ni mengamalkan dan dia berpeluang untuk sihat. Kemudian usahawan, ini yang kita nak kena ceritakan package yang besar, bukan pengguna tadi. Mungkin di peringkat kemudian bila dia dah rasa minum susu dia pun dah sihat, mungkin dia baru kita bercerita, kata boleh buat duit benda ni, aku dengar. Barulah kita cerita itu kemudian. Peringkat awal kita cerita yang penting dulu kan. Bukannya kita cerita semua, kita nak cerita company, kita nak cerita produk, kita nak cerita. Ada kategori yang perlu kita cerita, ada kategori kita tak perlu cerita semua, dan ada kategori kita kena buat tak tahu je. Okey, walaupun kita dah berkongsi, tapi itu adalah racun kepada kita, itu adalah negatif kepada kita. Kalau kita asyik fokus orang tu aja di sekeliling kita, kita fokus orang yang negatif, yang tak nak, dia akan membuat kita jadi lemah, kita tak bersemangat, kita akan jadi negatif dan kita fed up. Kemudian kita tengok orang yang mula berniaga menambah pendapatan. Mereka yang mencari peluang menambah pendapatan keluarga, sumber pendapatan kedua, atau menjadikan TDC sebagai kerjaya. Inilah kategori orang yang kita kena bantu betul-betul. Inilah networking kita, kita nak bagi dia berpendapatan. Kemudian kita tengok ada juga kategori yang sudah selesa dengan kehidupan. Mereka yang tiada masalah kewangan dan tidak berminat produk kesihatan pun. Kita ceritalah apa. Dia dah kaya dah banyak duit dah, rumah besar. Dia tak sibuk pun nak cari kewangan. Takkan kita nak cerita dekat dia, ni boleh buat duit lah satu hari 5,000. Duit dia pun saya ingat berbulan beratus ribu. Contoh, okey. Mungkin dia, bila orang kaya, orang berada, mungkin ataupun dia dah selesa ataupun sombong dengan walaupun sakit, dia ni buat-buat tak, dia buat ego dia. Ada juga kategori-kategori yang kita berdepan dengan kategori ni. So kategori yang macam ni, apa yang kita nak ceritakan? Adakah kita nak ceritakan pada dia produk ni bagus? Dia pun tak mau tengok kerana pada dia beli produk yang lagi mahal. Mungkin, ataupun kita nak ceritakan plan pemasaran, sudah pasti dia tak nak tengok. Mungkin dekat sini kategori yang ni kita cuma bercerita saja apa yang kita buat, bukannya nak suruh dia buat. Mungkin dari segi psikologi kita, reverse psikologi, kita hadiahkan dia satu kotak susu, dia bagi dia minum. Mungkin bila dia cuba minum yang kita bagi free, kadang-kadang ingat orang kaya ni banyak duit, semua nak keluar duit je, semua nak free je. Bayangkan orang yang kaya ni, dia suka dihargai, bagi hadiah kat dia. Bila bagi hadiah sekotak kat dia, dia minum, tiba-tiba dia rasa satu perubahan yang bagus. Tiba-tiba dia call, aku minum produk kau bagi tu bagus lah, macam mana nak? Kau boleh cerita tak produk tu apa? Tiba-tiba kita pergi cerita-cerita, tup-tup dia ambil platinum. Agak-agak berbaloi tak apa yang kita bagi tadi tu. Kerana dia tak ada masalah modal.
Kan dia boleh keluar 2,300 mudah-mudah je. Mungkin dia boleh sedekahkan, dia banyak duit. Salah satunya kita boleh cerita kat dia macam mana kau boleh bersedekah, infak dengan produk walaupun dia tak nak minum. Tapi sekurang-kurangnya dia menjadi ahli dan dia mengambil produk, dia buatkan kebaikan, dia buat amal, dia sedekah dengan produk susu, dia bagi ramai orang yang mungkin rumah anak yatim, rumah orang tua dan sebagainya. Kita tak tahu. Kerana orang banyak duit ni, dia banyak saluran dia akan keluarkan. Tapi kalau kita berjaya menaja orang, kita berdaya menarik dia dengan cara kita yang betul, mungkin kita boleh ceritakan dengan dia apa sebenarnya syarikat ini. Bukan syarikat cap ayam, ini syarikat jutaan ringgit. Bagaimana CEO dia? Mungkin kita hanya bercerita, bukan tujuannya untuk mengajak dia masuk. Mungkin ada kawan-kawan dia, kita boleh bercerita, ada tak kawan-kawan yang sakit, cuba boleh bagi produk ni. Itu saja. Kita tak cerita untuk dia, tapi bila dia tengok orang lain mungkin bagus gunakan, mungkin dekat situ tertarik dia antaranya. Okey, mungkin ini salah satu antaranya kategori. Ramai lagi kat luar sana. Ada masalah kesihatan yang kronik dan sudah lama menghadapinya. Mereka yang mengamalkan cara hidup sihat. Contoh pesakit jantung, kanser, yang kita tahu orang sakit, apa yang kita nak kongsikan seperti saya katakan tadi, kita berikan kata-kata semangat yang mereka berpeluang untuk sembuh dan kekal sihat. Cerita apa kebaikan produk, kesan kepada tubuh badan, juga tahap kesihatan. Kongsikan testimoni pengalaman pengguna ramai yang telah mendapat kebaikannya. Ini yang patut pada peringkat awal kita kena tahu apa kategori orang ni, apa yang kita nak ceritakan. Bukan kita ceritakan pada orang yang terbaring tadi tu, ni orang ni dapat 5,000, kau minum susu ni kau pun boleh dapat 5,000. Tak sesuai pada keadaannya. Mungkin bila dia dah sihat, boleh kita ceritakan. Kemudian kesan jangka masa panjang, mereka berpeluang untuk sembuh dan berkemungkinan dapat menjalani kehidupan lebih baik. Kategori ini berpotensi kepada langganan produk berterusan yang akan menyumbang kepada pembelian semula yang kita katakan RO tadi. Mungkin kalau kita lihat di TDC, trend TDC, ramai yang berjaya buat duit adalah daripada kategori ini. Bermula daripada minum sihat, dia daripada tak boleh jalan, dia boleh jalan, dia sihat. Kemudian baru dia kongsikan pada rakan dalam masa yang sama. Di situ dia bermula buat duit. Bukan mula-mula dalam atas katil tu dia dah buat duit. Dia hanya gunakan. Ramai kategori di TDC yang berjaya, kategori pengguna ni. Kemudian kita tengok usahawan peniaga. Mereka yang sudah ada perniagaan, produk-produk kesihatan, mereka yang sedang mencari peluang perniagaan, sumber pendapatan utama dan mereka berminat untuk memulakan perniagaan. Peniaga kios, peniaga online, suri rumah, peniaga jamu dan sebagainya yang ada kedai dan sebagainya. Kita jelaskan kebaikan produk dan kesihatan. Melaluinya mereka berpeluang memulakan perniagaan sendiri dengan modal yang rendah, berpotensi menjana pendapatan yang tinggi setiap hari sekiranya melakukan dengan kefahaman dan cara yang betul. Terangkan bagaimana pendapatan boleh dipelalui melalui pelan pemasaran dan apa yang mereka perlu lakukan. Bantu mereka ni. Ini golongan yang kita nak cerita buat duit. Di samping produk yang menyumbang kepada kesihatan dan kau boleh buat duit. Ini orang yang kita nak ceritakan. Bagaimana nak dapat 5,000 satu hari. Inilah orangnya. Mereka berpeluang untuk kekal sihat. Bukan saja buat duit, berpendapatan, dapat memberi manfaat kepada ramai orang sihat, kesihatan dan kewangan dengan berkongsi peluang. Kategori ini berpotensi menjadi rakan niaga anda yang sangat aktif, berkemungkinan menyumbang kepada pembelian semula dan tim bonus yang besar. Inilah kategori-kategori yang kita katakan tadi dalam TDC. Kita kena ada kategori pengguna dan kita kena ada kategori ekstrim yang buat duit. Dua-dua ni kita kena ada. Jangan fikir ada kategori pengguna, kita tak boleh buat duit. Bayangkan kalau kita ada 20 orang pengguna mengamalkan tiap-tiap bulan dia menyumbang seorang tu kepada kita RM40. Bayangkan kita ada 800 pasif dekat situ. Siapa kata pengguna tak menyumbang kita duit? Bukan sekadar janji manis, bantu dan bimbing mereka sehingga berjaya. Jadi orang yang kita dah taja, kita dah cakap ni boleh buat duit, kau minum boleh sihat, macam mana nak buat duit, gini-gini aku bantu kau, lepas tu kita suruh dia ambil platinum, kita tinggal je. Kita janji manis kerana kita nak dapat manis tu masuk dalam kocek 430. Lepas tu kita tinggal je. Sebenarnya kita kena faham betul-betul konsep tadi. Di networking kita kena ada rangkaian yang besar. Tak semestinya kita menjual, tak semestinya kita menaja. Orang yang kita dah taja tu kita kena tengok balik. Kita dah bantu ke orang ni yang dulu kita janji, kau nak tak pendapatan satu hari 100? Kau nak tak pendapatan satu hari banyak ni? Adakah orang tu sudah kita bantu? Ataupun orang tu kita
tinggalkan saja orang tu, biar saja dia nak buat tak nak buat sudah. Sedangkan kita berjanji dengan dia, apatah lagi dia masuk package yang besar. Orang ni adalah partnership kita kena bantu dia sampai dia berjaya, bukan hanya sekadar duit dia kita nak ambil. Kita pentingkan penajaan tadi tu, kita nak dapat bonus yang besar. Kita kena fikir jangka masa panjang. Kita kena ada perancangan jangka masa pendek, dan kita kena ada perancangan jangka masa panjang di TDC. Kerana apa? Dari segi jangka masa panjang, networking, semakin besar rangkaian kita, potensi pendapatan kita besar. Tak percaya, tanyalah orang yang telah berjaya di TDC. Kalau dia berpendapatan satu hari 2,000, 3,000, 5,000, agak-agak berapa besar dia punya network dia. Dia dah tak jual susu, dia tak minum susu pun, dia tetap dapat pendapatan. Dia nak ke tak nak, pendapatan tu terus berjalan. Itu. Tapi adakah hari ini dia melakukan, besok dia dapat 5,000, besok dia dapat 1,000? Tak mungkin. Mungkin dia dah melakukan secara istiqamah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan terus berjalan dan terus membantu rangkaian dia, orang yang dia taja tadi, bukan sekadar janji manis. Jadi kita bantu orang tu sihat dan berpendapatan. Kalau kita kata kita nak bantu dia, kita bantu betul-betul. Kita tengok balik rangkaian kita, orang-orang kita tadi kat sana. Mana orang yang kita janjikan nak bantu ni, kita kata dia nak bantu kau boleh buat duit, dia dah keluar 2,300. Adakah kita biarkan dia terkial-kial kat situ? Kita dah lahirkan dia dalam TDC, kita kena bantu dia betul-betul. Kita dah tahu dari segi, kita dah faham dari segi konsep perniagaan tadi. Kita dah tahu macam mana TDC ni menjalankan, macam mana bonus tu boleh dapat. Kita dah tahu dah, seorang-seorang tak boleh jadi dekat TDC ni. Kita kena ada rangkaian, kita kena ada networking. Kita dah tahu dah banyak persoalannya. Dari orang datang, bagaimana susu ni, macam mana susu ni bagus ke tak bagus, company ni macam mana boleh buat duit. Kita dah tahu benda tu. Kemudian kita dah tahu serba sedikit kategori tadi, orang ni ada duit ke tak ada duit ke, berduit ke, sayang duit ke, kategori daripada mana-mana. Jadi siapa yang kita nak kongsikan, bagaimana kita nak kongsikan, yang penting kita kena ada senjata tadi tu sebelum kita berdepan. Kita kena tahu sekurang-kurangnya, kita kena faham dari segi produk, kita kena faham dari segi marketing plan, dan kita kena mahir benda ni, baru kita boleh meyakinkan orang kita nak bantu orang. Ini kalau orang tanya kita pun macam mana buat duit pun, kita terkial-kial nak jawab macam mana. Tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita nak belajar. Kita ada peluang untuk belajar. Jadi dari mana tadi kita kongsikan, teruskan berkongsi peluang. Dari mana kita nak dapat senarai-senarai prospek kita? Kita senaraikan nama prospek dan ketahui masalah mereka. Kita ada dalam telefon kita tu berapa ramai. Kita tak payah tengok jauh-jauh. Kita tengok dalam telefon kita berapa ramai kenalan kita. Ada 400 orang. Ada sampai 700-800 orang pun ada. Cuba kita tengok dekat sini ada tak kenalan yang kita tahu kategori tu, ini bermasalah kesihatan, ini bermasalah kewangan. Kawan kita tu, kita senaraikan dia ni kategori apa. Ini pesakit, ini yang aku nak ceritakan, nak bagi susu. Ini kategori ada duit tapi masalah kesihatan. Ini yang kita nak kongsikan. Senaraikan dan kategorikan dia. Kongsikan dan beri info kepada mereka apa yang sebaiknya mengikut kategori. Kalau kita ada kategori yang dikatakan pengguna semua orang sakit dalam tu, sudah pasti kita ada WhatsApp group dekat situ. Kita buat satu WhatsApp group yang mana ni kategori pengguna. Dia ni mengamalkan. So apa yang kita nak kongsikan hari-hari kat situ? Kita bagi kata-kata semangat, selamat pagi, assalamualaikum. Kata-kata semangat yang memberi semangat untuk dia terus sihat. Hantarkan info-info kesihatan. Doakan dia yang baik-baik. Bagaimana dengan kategori yang ekstrim tadi? Ada lagi satu WhatsApp group ekstrim. Yang ni hari-hari ceritakan bagaimana buat duit, bagaimana pelan pemasaran, bagaimana testimoni orang buat duit. Kita dah keadaan PKP, jangan jadikan itu alasan. Jadikan kita boleh gunakan platform macam sekarang ni. Platform online banyak, kita ada Facebook, kita ada laman web, kita ada sosial media, WhatsApp, Telegram, Facebook yang kita boleh gunakan, dan Zoom kita boleh gunakan. Inilah platform-platform yang ada. Kita kena tahu selain daripada kategori ni ramai di sini. Di Facebook mungkin kita ada kenalan-kenalan. Apa yang saya ambil di sini, isi kandungan ni kebanyakannya saya ambil dari apa yang Encik Asni ceritakan, pengalaman dan sebagainya, dan apa yang dia lakukan. Di Facebook kalau tengok, hari-hari dia tanpa henti, hari-hari cerita pasal susu. Hari-hari cerita pasal susu. Dia bukan fikir dekat Facebook tu, dia bukan hari ni dia makan apa, dia klik masuk gambar,
asam pedas, masuk dalam Facebook. Sekejap lagi dia makan sate, klik, ambil gambar. Sekejap lagi dia ada kat sana, dia ambil gambar, bersantai, dia ambil gambar. Tak ada. Hari-hari dia akan cerita susu. Hari-hari susu. Akan lalu susu je cerita dia. Macam mana susu, macam mana orang berjaya TDC, macam mana nak buat duit. Itulah hari-hari yang dia lakukan. Orang nak tengok ke, dia bukan fikirkan berapa ribu like dia nak dapat kat Facebook. Dia bukan fikirkan berapa ribu share dekat dapat kat Facebook. Dia bukan fikirkan benda tu. Dia kata niat kita nak bantu orang, kita kongsilah. Sebenarnya banyak platform-platform yang kita boleh kongsikan benda ni. Jika kita tidak mampu untuk mencipta peluang, jadilah orang yang bijak merebut peluang dan berani berkongsi peluang. Kita ni tak boleh mencipta telefon. Kita tak ada kemahiran nak cipta telefon. Kita tak ada kemahiran nak cipta produk. Kita tak ada kemahiran untuk cipta satu produk kesihatan seperti susu. Kita nampak ada peluang yang baik untuk memasarkan susu. Kenapa kita tak ambil peluang yang baik? Jadi, teruskan langkah anda, bangkit berjaya di TDC. Tahniah, anda sudah melangkah untuk berjaya. Sekurang-kurangnya kita ada satu matlamat, kita ada satu impian di dalam TDC. Kita gagal itu biasa, terus berusaha itu luar biasa. Gagal, ramai orang yang gagal di luar sana. Ramai juga orang yang berjaya di luar sana. Tapi terus berusaha itu adalah satu yang sangat luar biasa. Kita dah melangkah, terus melangkah. Walaupun kita buat secara perlahan-lahan tetapi secara berterusan, insya-Allah kita akan berjaya seperti mereka juga yang telah berjaya. 1000 langkah di hadapan bermula dengan satu langkah pertama. Jangan jadikan 1000 alasan untuk kita mula melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, sihat dan terus berjaya. InsyaAllah kita berjaya. Itu antara kata-kata orang yang juga telah membuktikan kejayaannya di TDC. Walaupun dalam keadaan duduk di atas kereta Ferrari 24 jam, Cik Asni telah membuktikan yang dia alasan bukan menjadi penghalang untuk dia terus berjaya. Kerana walaupun dia tak boleh melangkah, hanya dia tekan je remote kereta kontrol tu berjalan, tapi sekurang-kurangnya dia ada usaha dan dia ada matlamat di dalam TDC dan dia telah membuktikan di TDC. Kami berani berkongsi beliau, berkongsi peluang. Itu antaranya dia kata nak berjaya di TDC, dia kata kita kena berani berkongsi peluang. Peluang sihat kesihatan dan peluang menjana pendapatan. Apa yang kita faham tadi, dia kata kenapa kita takut-takut nak berkongsi peluang. Berkongsi peluang pada orang ramai. Berkongsi yang kebaikan susu Siti Joy ini bagus. Jangan malu-malu, dia kata jangan takut-takut untuk bercerita. Kita sudah mula bercerita, kita sudah menyertai TDC, kita sudah melangkah satu langkah yang pertama untuk kita terus 1000 langkah di hadapan. Itu antara kata-kata beliau yang sentiasa memberi semangat kepada saya. Terus berusaha dan terus berikhtiar. Syukuri nikmat kesihatan. Mahukan rezeki dan kesihatan yang baik. Bukan sekadar mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Itu mesti. Tapi kita harus berusaha ke arah itu. Kerana apa? Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Adakah sekadar kita lepas bersembahyang, kita berdoa, ya Allah aku nak pendapatan 5,000. Kita selak sejadah, kita ada 5,000 bawah sejadah. Mustahil. Kita takkan dapat kalau kita tak ada usaha. Jadi apa pun yang kita inginkan di luar sana, bukan saja di TDC, kita mahukan rezeki, kita mahukan kesihatan, kita mahukan keluarga yang baik, kita mahukan pekerjaan yang baik, sudah pasti kita kena berusaha ke arah itu. Kalau kita tidak berusaha, kalau kita berusaha sedikit, kalau kita tak tahu apa yang kita usahakan, sudah pasti kita boleh berjaya juga. Tapi bagaimana hasil yang kita dapat daripada usaha yang sedikit. Kemudian ingat 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. So sebelum kita sakit, kita berikhtiarlah untuk kita sihat supaya kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan bagus untuk mencari rezeki. Apa yang saya kongsikan serba sedikit ni sekurang-kurang boleh membuka minda saya sendiri dan berkongsi kepada anda. Sekurang-kurang kita buka sikit minda, kita lihat-lihat balik siapa rakan-rakan kita yang kita telah taja, yang kita tinggalkan sebelum ni, kita tengok dulu mereka. Kemudian untuk kita teruskan mencari rakan-rakan niaga kita kena faham sikit serba sedikit siapa orang yang nak kita taja, bagaimana kategori mereka dan siapa
orang yang perlu kita bantu dari segi kita nak bagi produk secara percuma, contoh sebagainya, dan dari segi bagaimana kita nak bantu, itu adalah cara. Seperti mana saya cerita mula-mula tadi, bagaimana semua orang boleh buat nasi goreng, tetapi hasil nasi goreng tu bagaimana, untuk siapa, dan bagaimana rasanya, dan bagaimana olahannya, dan bagaimana kita menyediakan di dalam pinggan, itu adalah aktiviti kita bagaimana. Yang penting kita tahu bagaimana resipi, bagaimana cara nak buat, bagaimana nak menghasilkan. Begitu juga di TDC, kita tahu apa tujuan kita masuk di TDC, kita tahu apa sebenarnya yang ada di TDC, apa yang membantu dari segi kesihatan, apa yang membantu dari segi menambah pendapatan, kita dah faham dan kita terus kongsikan kepada rakan-rakan. InsyaAllah semoga mendapat manfaat dan kebaikan